Lepas dah. Mula dah tu. Dah tu takat dah tu. Baik mula. Dah, ini mula dah ni. Dah. Ni jahat buat ni. Lepas mula nah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kerana Allah Subhanahu wa taala lah jadikan pula pada malam ni untuk kita bersama belajar sejarah Patani, yang mana ada dalam kitab Tarikh Patani. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang mana hadir pada malam ni, dan juga salam bahagia kepada siapa saja yang dengar dalam live salah silah Patani pada malam ni. Jadi untuk malam ni kita nak sambung dah. Kita sambung hok malam dulu. Malam dulu. Jadi kita buat seminggu sekali ya. Untuk kesimpulan malam dulu, kita bermula dengan mukaddimah. Kita bermula dengan mukaddimah Syekh Daud Al-Fatani tentang kitab ni. Mukaddimah Syekh Daud Al-Fatani, yang mana Syekh Daud Al-Fatani itu kalau kuat kesimpulan dia agak, dia ni hanya mari tulis mula je kitab Tarikh Patani, yang mana ditulis oleh Syekh Syafiuddin, yang mana ditintah oleh raja pula Kamsang raja lah pada masa tu, Raja Taning, untuk tuliskan riwayat-riwayat, lepas tu terjemah kitab-kitab dulu lagi untuk nenek dia. Jadi Syekh Daud pun pesan lah, kata kita ni ngaji jarah nidah ni hak Tarikh Patani ni tak sedar heran lah, kata hak mananya sungguh, hak mananya bohong. Dia kata hak mana benar, hak mana bohong. Sebab ya, jangan heran kalau ikut minggu yang lepas, jangan heran yang mana benar, yang mana bohong, dia kata. Kerana kita ni hanya buat iktibar dan kita ambil tahu saja. Sebab nak pergi pesak pula kata mana sungguh mana bohong tu tak ada dengan masa, tak ada kuasa kita. Kita hanya menghormati orang dulu yang mana tulis kitab ni mari dah. Untuk malam ni seperti mana kita tahu dah bahawa bermulanya kerajaan Melayu Langkah Sukak ni bermula pada abad yang ketiga lagi, yang mana oleh kitab ni sebut 300 tahun sebelum Nabi Isa. Sudah ada dah orangnya membangunkan kerajaan di sini. Dan juga dia tak ada agama lagi pada masa tu. Tak ada agama lagi masa tu. Ia bermula di mana? Ia bermulanya di Kedah. Sekarang ni di Kuala Kedah. Kalau pihak biasa pergi di Kuala Kedah ni, dekat Sungai Taning tu, adalah bekas-bekas dulu. Bekas-bekas Langkah Sukak. Sama dengan Nyalimo lah. Tapi Nyalimo ni lebih sempurna lagi. Di Nyalimo Taning ni lebih sempurna lagi. Bangunan-bangunan nak jeduk molek ada bunga-bunga. Tapi kalau di Sungai Taning di Malaysia tu, Kedah tu, jadi nampak bata rapat tanah itu saja. Tak nampak bangunan ke apa dah. Jadi alhamdulillah kita masih lagi ada kesel-kesel Langkah Sukaknya di tempat kita. Dan hak yang lepas dah tu dia ceritakanlah kata sebab gaponya kena tulis kitab sejarah ni Syekh Syafiuddin pun tulis mengikut
raja royak dengan mulut dia. Dia riwayat-riwayat dan juga dia terjemah daripada kitab-kitab dulu. Jadi Syekh Syafiuddin ni tak pandai lah kitab-kitab dulu. Kitab-kitab ajar tani hak dulu tu dia tulis dengan bahasa bukan Jawi. Sebab zaman tu zaman belum Islam. Jadi dia kena tupai orang tua, buza, orang lega. Deh. Orang lega buza tu mari duk balik terjemah wi. Bahawa sudah tu raja pun wi hadiah dia pun pindah hidup di Jala, di negeri Jala deh. Jala jalan tu lah. Tu orang lega. Orang lega hak mari tolong dia. Lepas tu kalau mengikut bahasa Jawa tu dia tak pandai juga dah, tapi ada mujurnya ada orang Jawa mari duk situ dah. Mari duk tanigah tu ya ada orang Jawa Bogor, dia kata orang Jawa Bogor tu tolong dia balik kitab bahasa Jawa. Malaikat bahasa Arab saja. Bahasa Arab saja yang dia pandai. Jadi Syekh Syafiuddin boleh terjemah, boleh balik bahasa. Jadi itu bermaknanya sumber-sumber isi-isi sejarah Taning tu ya ada oleh bahasa Melayu Taning sendiri dengan mulut ke mulut pada masa tu Raja Royak dah 500 tahun dulu. Ada hak tulis dengan bahasa Sanskrit, ada hak tulis bahasa Jawa, ada tulis dengan bahasa Arab. Baru capur jadi kitab Tarikh Patani dah hak kita baca ni dah. Ni Tarikh Patani. Jadi Tarikh Patani ning ada ni hak saya ni pun beli Malaysia lah. Lepas tu ada ramai dah, ada ramai dok tak cek mari kata nak buku nak surat ni. Dia nak main ngaji mudah. 2000 buku ni kitab ni main ngaji dah. Tapi kitab ni saya pun tak ada jual dah. Jadi saya pun kena order sana lah. Lepas tu kitab tak siapa lagi. Kitab tak siapa lagi. Boleh ada tu 2-3 hari lagi siapa. 2-3 hari lagi siapa. Tak apalah kita boleh ngaji sini dah. Okey alhamdulillah. Untuk malam ni kita sambung kita terus dah. Sambung kita terusnya pada malam dulu ni kan undur sikit dulu dah. Dulu tu dia minggu yang lepas kita sudah dengan apa ni cara-cara sembah benda-benda orang-orang Melayu langkah suka sembah dah. Ada batu, ada kayu dah, ada belaka tu dah. Dia sembah turut orang Hindi. Dah tu Hindi. Lepas tu dia kata boleh tahu orang Hindi tu dah ada ikat tali leher di tengkok warna hitam dan kuning. Dulu dah ke situ dah. Raja Langkah Sukak dan Raja Patani pun ikut agama ini berlaku. Bahasa dia nak pelik-pelik sikit lah sebab bahasa dulu dah. Dia bukan bahasa moden zaman ni, bahasa Melayu pesing dulu. Dah dia tulis gitulah. Orang Arab dan Parisi banyak sembah api. Dia agama Majusi dan ada juga agama Musa dan agama Isa Maryam. Itulah. Bermaknanya orang luar hok mari duk ditaning di Langkah Sukak pada masa tu ada orang Hindi, orang India, ada orang Cina, ada orang Jawa, lepas tu ada orang Arab dan Parisi. Paya royak kata orang Arab dan Parisi ni dia sembah, dia fak Majusi, dia fak Yahudi, lepas tu dia fak Kristian. Nabi Musa mari sampai paktai kita dah pada masa tu. Makna tu bukan tamada langkah suka kita dulu tu dah. Tapi Yahudi Musa ni Yahudi asal dulu ni fak ahli kitab lah. Dah tak serupa dengan hari ni. Later sambung hak malam ni. Dah. Surat Mukonne dah, surat Mukonne Tarikh Patani. Dia kata puak ada heranlah lihat sakofat orang ini, adapun Cina dan Arab dan Parsi panggil orang hutan belaka. Adapun orang Jawa bijak belayar dengan perahu. Dan Jawa ada datang jual perahu kepada Cina dan Khmer. Tu dia. Jadi orang-orang Arab gapo hak mari kita ni panggil fok kita ni orang hutan. Dia panggil fok kita ni orang hutan. Lepas tu dia kata ada orang Jawa, dah. Orang Jawa ni pandai belayar. Pandai awak perahu. Kalau kita tengok kisah fok Jawa ni
Sebenarnya folk Jawa ni banyak benar pengaruh kok kawasan Sai. Sai Trubel tu folk Jawa pengaruh nah. Negeri Sai tu dia terima Islam dengan folk Jawa. Dengan Jawa. Lepas tu Jawa ni pandai belayar. Pandai belayar ni pandai berjalan pergi ke laut dia. Guna perahu. Lepas tu orang Jawa ni jual perahu ke orang Cina, jual perahu ke orang Kembang. Kembang. Adapun orang-orang Sakai. Adapun orang-orang Sakai itu tidak panggil orang. Hanya panggil Sakai. Jadi Sakai tu dulu dia tak panggil orang Sakai. Dia tak panggil orang Sakai, dia panggil Sakai tu. Sakai. Maknanya setengah binatang, setengah manusia. Oh, lah teruk Zaman dulu ni Gena sebab tak panggil orang. Panggil Sakai tu. Sebab dia kata setengah binatang, setengah manusia. Sebab jikalau jumpa dengan orang selalu lari masuk hutan. Ni, Sakai ni Boleh jumpa dengan manusia ni, dia lari masuk hutan selalu dah. Kain dan pakaian tiada pakai. Kena sungguh. Jadi orang Sakai ni telanjang. Sebab dia kain dan pakaian tak pakai. Tetapi kalau dia lapar dan dahaga, dia masuk ambil barangnya dengan tiada diminta. Tak minta ni curilah Dia telanjang bogel, tak pakai baju, tak pakai pakaian gapo. Lepas tu kalau dia lapar, dia dahaga, dia masuk ambil barang orang dengan tak minta. Ni orang sebut itu lalu sakit lama dah kita ni sebab dia tak tahu bahasa Melayu dan bahasa lain-lain. Nak minta lagu mana nak kecek tak reti, tak ada Melayu, bahasa lain pun dia tak reti. Sakit ni kemudian sudah makan, dia lari masuk hutan selalu. Sudah makan pak tu dia lari masuk hutan lalu dah. Dan kadang-kadang dia ambil barang masuk makan dalam hutan tempat dia duduk. Ada juga masuk rumah orang Melayu ni, makan barang, lari masuk. Tapi ada juga yang kata ambil barang dalam rumah tu, lari masuk makan hutan. Tempat dia tu Orang Sakai rupanya hitam. Dan rambut kerinting dan hitam badannya. Rupa hitam, rambut kerinting. Batu badan dia hitam. Ni mujur saya tak ada kerinting mana. Tubuh hitam, rupa hitam, rambut kerinting. Badannya rendah. Badannya rendah. Rendah ni kenek sikit lah. Lari cepat seperti binatang di dalam hutan. Ada sebut dah orang Sakai ni. Habis lah Malaysia ke. Dia panggil Sakai ni orang asli. Orang asli. Sebab dia orang asli sungguh. Sebenarnya zaman learning ni kita tak boleh panggil kata dia menate. Kalau dia manusia juga. Tapi dia panggil kata dia orang asli. Orang asal duk tanah Melayu ni Syahdan riwayat hikayat Raja Patani zaman dahulu itu ialah pelabuhan besar bagi negeri Langkah Sukak ini. Ni nak masuk Hatani pula Tadi goyak Sakai. Orang sembah gapo tadi lepas tu masuk Hara Sakai. Pani riwayat atau Syahdan riwayat hikayat Raja Patani zaman dahulu. Raja Patani zaman dulu itu ialah pelabuhan besar bagi negeri Langkah Sukak. Jadi Taning ni adalah pelabuhan besar. Pelabuhan. Tempat singgah berhenti. Tubik perahu. Besar untuk Langkah Sukak ni Taning ni lah. Dan tempat masyhur berniaga. Berdagangan. Berniaga, dagang, jual beli lah. Besar. Hak kerajaan Langkah Sukak ni iaitu di Taning. Seperti tersebut itu di bawah Raja Patani ada banyak raja-raja kecil
datang sembah dan mengaku di bawahnya. Dia kata kerajaan Langkah Sukak ni besar ni, ibu hukumat tu. Ibu kerajaan duduk di Taning. Taning tempat kita lah ni. Lepas dia kata ada negeri kecil-kecil. Banyak raja kecil-kecil ni, raja halus-halus. Dia masuk sembah, masuk ngaku duduk bawah raja Taning. Tu. Kawasan sebelah junub. Janub deh. Jin Nung Waubo. Janub ni makna selatan deh. Masa apa? Bawah deh. Sampai kepada Muluk Tanjung. Makna tu kalau kira tu seluruh tanah Semenanjung. Seluruh tanah Semenanjung sampai ke Muluk Tanjung. Muluk Tanjung ni. Muluk Tanjung ni lawan ni kok Singapura. Johor Singapura ni. Ni orang panggil Muluk Tanjung. Atas kali tu kawasan Janub. Semenanjung ni, lepas tu Muluk Tanjung. Gitulah. Dia kata semua raja-raja duduk bawah ni. Jadi mari mengadap, mari sembah, ngaku duduk bawah Raja Taning. Tu dia. Dan di situ pun ada pelabuhan juga yang datang berniagonya orang Mulku Jawa. Di kala itu ada pula orang Mulku Jawa. Dia tulis Ming Lam Kaf Malik baca. Tapi kalau saya tengok dah ya ada kalau dalam bahasa kita so lagi panggil Mulku Jawa, Mulku Jawa dah. Sangat banyak Hunaka. Bahasa Arab pula. Hunaka tu di sana. Di pelabuhan lah. Dari pelabuhan tu. Dan datang sembah menghadap Raja Patani belaka. Ya tulis belaka. Jadi orang Jawa tinggi pun, orang Jawa ni jauh, dia tak ada duduk tanah Semenanjung, Jawa ni duduk bawah lagi. Dia mari pelabuhan sini pun dia menghadap Raja Patani juga dah. Dan kota Raja Patani dekat dengan laut. Dan kata Syekh Syafiyuddin, tempat pengkalan besar ialah Kampung Ru9. Tu dia. Kota Raja Langkah Sukak tu duduk tepi laut. Tapi pelabuhan besar tu duduk di Kampung Ru9. Ru9 tu kali. Dah Ru9. Jadi Ru9 ni sebut dah dalam kitab ni bermaknanya kampung Ru9 tu kampung ada belum pada kisik lagi sama serung. Semasa dengan Langkah Sukak zaman belum Islam, kampung Ru9 ni ada dah. Habis Ru9 pun kalau tengok sejarah Lincolnia mari pun dia mari Ru9 dulu. Sebelum nak masuk Taning. Jadi kata kampung Ru9 ni ada lama dah sebelum Islam lagi 700-800 tahun dah Ru9 ni. Dulu ya patah bukan duduk sini. Dulu Ru9 tu di jalan ya tu patah dah sampai dulu. Patah dah. Lah ni ya tanah apa panggil tanah tumbuh. Keluar. Jadi Ru9 tu keluar lah kampung dia tu. Tanah tumbuh tu. Di sini banyaklah orang-orang membeli ikan. Tetapi kata Syekh Syafiyuddin itu bukanlah di sini tempat pengkalan besar. Jadi riwayat orang tua dulu kata kalah besar tu duduk di kampung Ru9. Tapi kata Syekh Syafiyuddin tu dia kata bukan di kampung, bukan di Ru9 kalah besar. Bukan di Ru9. Di mana ni kita kau tengok ni dah kopcoh tadi tu. Tapi nak ayat atas kampung Ru9 tu ada dah zaman dulu dah. Ada dah zaman dulu. Dah. Jadi tempat kalah besar tu pula ya tempat di Ru9 tu tempat beli ikan. Tempat beli ikan. Ikan banyak Ru9 tu. Dah. Pengkalan besar dan ramai
dan ramainya orang dipatani, maka datanglah orang Hindi dan bawa berhala jual kepada orang-orang negeri Langkasuka. Dia kata orang Hindi ni orang India deh. Dia orang India. Orang India ni yo mari mah kita mari Langkasuka mari tani yo bawa berhala mari. Berhala ni tok kong lah. Dia bawa berhala mari. Bawa berhala mari yo mari jual. Jual berhala. Dia jual tok kong kepada orang Melayu mah kita orang tani ni pada masa tu. Dia. Dan orang Hindi itu menyeru agama Buddha. Jual tok kong lepas tu dia seru agama Buddha, dia dakwah agama Buddha. Lepas tu kita duk beramah Hindi, patut ada agama Buddha dah. Dia menyeru agama Buddha, sembahlah berhala, orang-orang Hindi datang dan menyeru. Jadi orang kita pun sembah tok kong turut orang India dah. Banyak orang-orang Melayu likungnya dan menyeru Hindi itu penyeru Hindi itu duduk berserah di tengah likung. Jadi orang India mari, orang patung nak jual pula tu, orang Melayu kita, orang tani kita bakal pergi likung. Di patah ada tepi lah tu dah. Pergi likung tengok. Dia pelik, kita semua pakai kayu, semua batu dulu. Semua sungai memang tahu pergi. Pesing tok kong ni kena buat, dia tak bisa tengok ni. Orang India orang pak tu seru agama ni yo polikong. Jadi penyeru Hindi tu makna tu orang pendakwah India tu dah. Duk tengah. You tulis bahasa dulu berserah duk nyatok tengah tu dah. Di tengah likung. Dia seher dan jampi-jampi. Tu dia. Jadi heranlah orang-orang Melayu. Kena sungguh. Orang India mari seher. Mari seher, mari jampi tahu dah jampi dah. Mari dok mon kata saya panggil. Dah dok orang bahasa dia lah popang tu dah. Lepas tu mari seher. Dah. Jadi heranlah orang-orang Melayu. Jadi heran orang Melayu, heran orang seher. Dah seher besing kita tengok mayakung tu dah, mai berat benda tu, berat benda ning tu dah. Jadi orang dia kata, jadi heranlah orang-orang Melayu dan banyak percaya beriman dengan Buddha. Lepas tu, bon nampak orang seher repoh sembah masuk Buddha sebab orang seher. Orang India mari seher, dia kuasa heran dah pelak. Apa pasal ni? Jadi sembah tok kong tu sebab seher. Lama-lama banyaklah sampai raja pun sembah berhala belaka. Sampai ke raja pun sembah tok kong sebab seher ni. Jadi berhala banyaklah bina di dalam negeri Langkasuka ini. Orang Langkasuka pun mula pandai dah. Dah mula pandai wak tok kong. Dah wak tok kong lah. Kalau kita tengok Linya Lima tu banyak benar tok kong lembu. Tok kong Kemaluwe Datang tu Hindu lagi. Dia tok kong lagi banyak Linya Lima. Kalau kita tengok tok kong hok tok nenek kita dulu buat macam mana, kita pergi di segoro tu banyak duk taruh. Pipi tapang kok iyo. Bagai-bagai semua tu orang nak goroh bis, tak ada tok mak kita dah. Zaman belum Nabi Muhammad lahir ke ni cerita hama kita ni. Dah lama dah ni. Yo yak tu belum ada lepas belum Nabi Isa 300 tahun mula-mula dah ni dah. Tu. Agama ini serupalah dengan agama Nabi Ibrahim benci. Syekh Syafuddin tulis dah. Dia kata agama ni agama sembah tok kong ni supaya dengan agama Nabi Ibrahim benci. Dan ini tu kena ngaji jarah Nabi Ibrahim lah. Sakut dengan tok kong berhala juga. Adapun zaman Ibrahim, bapaknya sembah berhala dan penuhlah di dalam Kaabah di Mekah. Dia kata zaman Nabi Ibrahim tu pak dia sendiri pun sembah tok kong. Lepas tu dalam Kaabah di Mekah tu pun penuh dengan tok kong. Ni zahir dah kita ngaji sejarah Islam pun Nabi Ibrahim ke macam tu. Ya. Zaman tok kong banyak tu dah. Nabi Ibrahim marahlah kepada bapa dan ibu dan kaum-kaumnya.
kerana berhala tiada kuasa apa-apa. Nabi Ibrahim murih kopok dia, murih ke mak dia, murih kok kaum-kaum dia. Ya, sebab dia kata berhala itu tiada kuasa apa-apa. Ya tak hukum, tak ada kuasa apa ni. Pada sembah apa. Dah, tapi kalau kita Nabi Ibrahim ke dah. Dia kata Allah beri tinggal besar. Dah, pak orang Arab Mekah kau tu kata tak ada orang lain dah, Ibrahim dah, panggil Ibrahim lagi. Dah, nejarah sila. Ibrahim kata, tanya aku. Mu tanyalah hak besar tu, kata dia kata. Dah, kalau Tuhan mu sungguh ke? Dia boleh koyak, boleh kecek lah. Tu hak Ibrahim. Sebut dalam ni dah. Ibrahim banyak ni lah sebut no. Dah. Malaikat Tuhan sahaja maha tinggi dan azim. Ni Syekh Syafuddin kata malaikat Tuhan Allah Ta'ala saja yang maha tinggi, maha azim. Tetapi iman mereka itu dengan ikut jahil, maka tiada diboleh buatlah sebaiknya. Jatuh dia mau tubuh jahil lah. Dah jahil lah, tak boleh buat gapo lah. Ramai sampai raja-raja pun beriman dengan berhala belaka. Kena? Tadi rakyat duk likung tengok orang India main sihir, main jual tokong. Siapa dengan raja kita bekas tu pun semua tokong belaka dia kata. Tetapi akhirnya manakala mereka itu sedar ikut pula seruan Ibrahim, maka begitulah juga agama Buddha dilangkah suka. Lama-lama beransur-ansur masuk agama Islam. Ya tetapi akhirnya orang mula kokoh duk sedar. Ya lepas tu dia banding serupa dengan Nabi Ibrahim pun. Zaman tu pun pertama tu orang kokoh sedar, jadi semua Tuhan tu masuk Islam. Serupa juga dengan langkah suka. Lama-lama orang kokoh sedar, lepas tu masuk Islam. Dah. Ni ya buat kesimpulan lah Syekh Syafuddin ni. Orang-orang Cina pun banyak datang waktu itu. Dan orang-orang Hindi pun sampailah juga ke negeri Cina. Dia kata orang Cina pun mari ramai juga rumah kita. Lepas tu dia kata orang India tadi, selain pada mari rumah kita di Melayu ni, dia pergi sapa juga di negeri Cina. Kalau kita tengok ke Melayu kita langkah suka ni dia duduk tengah. Gambar tak? Dia duduk tengah. Ini saya nak bangun sikit waktu. Jadi kalau kita tengok Melayu. Melayu duduk tengah. Lepas tu kalau pergi belah lagi belah timur ni, naik atas ni lagi ni Cina. Kalau Melayu duduk ni Hindi. Jadi Melayu ni duduk tengah. Ni Melayu, orang Melayu. Ni orang Melayu. Jadi orang Melayu duduk tengah. Ni langkah suka, ni tanah. Cina duduk di sana. India duduk di ni. Jadi dua-dua ni dia kena belayar. Orang India ni dia jadi macam tu. Dia belayar untuk nak pergi ke negeri Cina. Tapi kalau belayar dengan kapal laut kami dulu ni dia tak sapa lagi Cina lalu. Dia kena berhenti supaya kita duk tanding nak pergi hajai ke atau nak pergi bakok gimana kena berhenti minyak. Sebab dia nak berhenti buh minyak, berhenti makan, berhenti rehat. Zaman dulu pun India dengan Cina ni sebab dia tamadun besar orang ni. India dengan Cina tamadun besar. Jadi dia kena berhenti untuk ambil air tawar, untuk rehat, untuk cari makan bekal makan ni. Lalu tu dia kena berhenti tanah Melayu duk tengah ni. Pada tanah Melayu kau tu namanya langkah suka negeri duk tengah ni. Habis itulah dalam minggu marai dia kata untuk sebelah barat ni ada Kedah. Untuk sebelah timur adanya Tani. Nah, untuk jadi tempat pelabuhan. Jadi tempat orang Hindi, Arab, Jawa, Cina berhenti singgah. Berhenti singgah. Tu. Jadi itulah. Dia kata apa ni? Hindi pun sampailah juga ke negeri Cina
dan serukan agamanya seperti di negeri Langkasuka juga. Akhirnya agama Buddha pun banyak di dalam negeri Cina waktu negeri-negeri Cina. Dia tahu orang India pergi di Cina, jadi orang India ni buat pergi Buddha juga di Cina. Jadi orang Cina pun banyak juga masuk agama Buddha ikut orang India. Benar India dah. Benar India dengan Cina ni Gomorua ni. Benar India sebab India pergi agama ke Cina, Buddha. Jadi Cina pun turut India juga semua tokoh. Waktu Buddha masuk itu, kata orang-orang Cina ahlinya, tarikh lepas Isa Zohir 400 tahun. Allah. Gitu lalu. Waktu Buddha masuk ke Cina, orang India pergi tu dah. Jadi turut ahli Cina kata lepas Nabi Isa Zohir 400 tahun. Lepas Nabi Isa Zohir lepas duduk dalam abad 5. Dah, duduk dekat abad 4, abad 5. Langkis Sakarat dia panggil. Lepas Nabi Isa beranak dah 400 lepas Nabi Isa Zohir 400 tahun. Buddha siapa negeri Cina. Tetapi tidak nyata kerana zaman dahulu belum ada hijrah dan sanad. Dah. Tapi tak nyata juga sebab dulu ni tak ada panggil hijrah tahun ke apa hijrah tu tak ada panggil sanad macam tu. Lepas masuk agama Buddha itu, banyaklah pula sakofat Hindi mengajar kepada orang-orang Melayu dan waktu itu nanti tu. Ya, orang kata lepas masuk agama Buddha itu, banyaklah pula sakofat. Apa sakofat? Tamadun ke orang ahli dakwah dia. Dah, ajaran dia. Dah, Hindi mengajar kepada orang-orang Melayu. Dah, lepas tu orang sepatutnya pendakwah ajaran Buddha, tamadun Buddha mari semua lah, kau banyak mari duk ngajar orang Melayu, orang Langkasuka tu. Dan waktu itu perempuan dan laki-laki tidak kahwin. Semana? Waktu itu, zaman belum Islam, zaman jahiliyah dulu dah. Dia kata orang tino jantan tu tak kahwin. Dan tidak haram hendak setidur dan tidak haram hendak setidur duduk. Adapun perempuan sangat huriah. Kalau dia hendak duduk dengan siapa pun boleh berlaku. Dia kata tino jantan ni tak ada kena kahwin dah. Jadi kata nak tidur dengan dia, nak duduk dengan dia tu boleh berlaku orang tino kita ni huriah. Huriah ni merdeka, bebas dah dulu ke dah. Mana tu kuasa nak kena dia nak duduk dengan dia, tidur dengan dia, tidur. Ramai dulu jahiliyah. Orang tino ni huriah. Kalau apa ni? Dia kata kalau nak tidur dengan dia boleh berlaku, dia kata boleh berlaku. Syahdan maka adalah kahwin nikah tidak ada. Kahwin nikah ni tak ada. Tak ada yang dulu tu. Dan sebab itu pun bercampurlah Hindi dan Cina dan orang Melayu dan beranak bercucu. Jadi orang campuran. Kau tu campur lah Cina tidur dengan India dengan Melayu dengan Cina macam-macam. Tu siapa yang beranak tu anak cucu. Pada zaman jahiliyah belum Islam dah. Manusia 1000 tahun dulu tu dah. 1000 tahun dulu. Lah ni tahun 2019. Pada kecek 400 tahun pula lepas ada Nabi Isa. 1900 tahun. Dah. 1900 1500 tahun duk kecek hatuk nenek kita zaman 1500 tahun dulu. Kau tu tak ada apa dia selai tak mari lagi nak tidur dengan dia tak apa nikah jadi capur jadi titip bagi anak cucu dah ni. Jadi orang campuran. Dan orang Melayu pun bercampurlah keturunan zuriat tidak serupa dengan orang Arab. Jadi orang Melayu campur lah. Dia tak sepong dengan Arab. Arab rak dia saja. Melayu campur dengan India,
Campur dengan bahasa-bahasa lain. Deh. Baik pun kita muka banyak beg tu. Beg Cina dah, beg India dah, beg apa dah berlaku. 1000 tahun dulu tu, ya macam tu. Nah. Tak serupa dengan orang Arab dia kata. Tak serupa dengan Arab. Orang-orang Arab tidak bercampur. Orang Arab dia tak campur. Tetapi orang-orang Arab datang kepada langkah suka pun ada bercampur juga. Duk negeri yo tak campur dengan orang-orang Arab daripada pasir nak temu dengan dia. Tapi buat orang Arab mari di langkah suka temu orang Melayu pun campur juga. Mana tu? Tidur juga. Boleh anak cucu juga campur dengan Arab pun kita ni. Dan akhirnya adalah keturunan Arab. Dan begitu juga orang-orang Parsi. Jadi kita pun ada juga buat titih bagi Arab, titih bagi Parsi hok campur dengan orang kita. Maka adapun raja berserah kepada rakyat dan sekalian rakyat wajib dengar tintah raja. Rakyat wajib dengar kamsan raja tintah raja, perintah raja Raja itu panggil anak atau ben atau benti kepada sekalian rakyat. Jadi langkah suka ni dia guna rakbuk dia, sistem dia tu raja ni panggil rakyat panggil anak. Panggil anak. Hei anak weh. Hei anakku semua. Kalau kita ngaji sukutai panggil po krong lu tu Tapi kita jelas lagi ni po krong lu. Ya ini sukutai tak ada lagi Sia tak ada tak duduk mana ke sia. Hok ni dia panggil anak belaka dia kata ke rakyat dia. Ada hikayat riwayat riwayat tentang itu menyebutkan nama Maqabid. Apa pula? Ialah anaknya Raja Mahuka negeri Hindi. Ni sebut nama India ni. Adanya kerajaan. Ada hikayat riwayat kerajaan itu menyebutkan nama Maqabid ialah anaknya Raja Mahuka negeri Hindi. Anak raja ini ikut orang minta dan raja seperti rakyat. Dia kata kita mengetah supaya dengan raja India. Raja India hok nama Mahuka. Mahuka ke Asuka? Asuka ke Mahuka. Kalau Asuka ni Asok, Raja Asok di India ada. Kena pergi pakai cuming tengok tulis payah sikit. Wallahu alam kalau kena tak kena Quran pun baca back tu dulu. Tapi ming ada cerak, ada ing ada cerak ni. Uka, Ahuka, Asuka. Asoka berkali. Asoka Raja Asok Maharat. Di negeri Hindi ni sebab raja ni dia duduk supaya rakyat, dia main dengan rakyat. Seperti rakyat ramai. Jadi raja bapaknya buat anak serupalah dengan rakyat. Jadi rakyat dia buat sepok anak. Jadi konsep ni boleh jadi raja langkah suka tu dia ambil pada pok India mari Lepas tu tiru pok raja-raja India ni. Dia ambil rakyat dia supaya dengan anak dia. Maka raja merintah itu buat kepada rakyat serupa anaknya sendiri. Tu. Raja ada berkata, ya tu raja ada kata sekalian manusia ialah anakku. Raja nak suka atau sekalian manusia adalah anakku. Semua manusia ni anakku dia kata. Dan akan dapat rahmat di dunia dan roh setelah mati. Lepas tu dia kata anak dia semua ni boleh rahmat di dunia, lepas tu dan roh setelah mati. Dia roh lah sebab dia tak ada Islam lagi kau ni. Winjang. Dan itulah kehendak raja
memerintah rakyatnya di negeri Patani zaman dahulu kala. Lagu itulah cara memerintah di negeri Taning zaman dahulu kala. Jadi raja, rakyat semua kena turut perintah raja. Pas raja tu panggil rakyat dia anak. Lepas tu buat supaya anak semua rakyat dia tu. Kita dapat dengar nama tulisan Syekh Safiyuddin, rajanya nama nak topik dah. Raja ni hendak royak tadi di Langkah Sukat ni dah. Kata dia pera orang, rakyat dia panggil anak, dia buat supaya anak. Raja nama gapo Langkah Sukat ni? Syekh Safiyuddin royak ni. Kita dapat dengar nama tulisan Syekh Safiyuddin, rajanya nama Mahabangsa. Mahabangsa. Nah, raja ni nama Mahabangsa. Kau ambil buza masuk tu dah. Mahabangsa. Mahabangsa dah. Ingat dah nama Mahabangsa. Merentah negeri Langkah Sukat ini. Raja Mahabangsa merentah Langkah Sukat ini. Raja ini sangat-sangat banyak isteri. Raja biasa dulu dah. Islam dapat raja ni dulu ada banyak isteri dia kata. Tetapi tiada kahwin. Maka anak pun dapat banyaklah. Raja Mahabangsa tadi merintah Langkah Sukat. Bini banyak. Pas bini dia tak ada kahwin dah. Buat anak dia pun banyaklah dia kata. Dan anak-anak itu dihantar merentah rata-rata di dalam kawasan negeri Langkah Sukat. Dan menyatunya di Patani. Boyo anak banyak, ya bini banyak, ya anak banyak. Raja Mahabangsa negeri Langkah Sukat ni hatta anak-anak dia pergi merentah rata-rata. Rata-rata negeri kecil-kecil lah. Di dalam kawasan negeri Langkah Sukat saja hatta dalam kek yo tu yogi hatta anak yogi merintah. Lepas tu dan menyatunya di Patani. Maknanya menyatu di Patani ni bermaknanya berpusat. Pusat dia duduk di Tani. Habis lalu itulah kalau kita tengok kota-kota lama hok seru dengan Langkah Sukat ni kita jumpa ramai dah. Sebab saya ni ada tim. Grup saya ni tim. Saya tak tahu gini. Tim saya ada 4-5 orang. Ada bunyi khobar, ada kotor mana, yame mana, tim ni nak pergi samruak. Nak pergi cari. Lah ni kita jumpa banyak dah kota hok serung dengan Langkah Sukat. Kita kenal hanya Langkah Sukat di Jalimo saja dah. Tapi kota-kota hok kita jumpa dah tu, kita biasa pergi dah di Bukit Sami. Di Bukit Sami Tanjung Mas ada temu suti. Kita pergi ke kawasan Melayu Bakok ada suti. Kita pergi temu di Kota Pajera suti. Kita pergi temu di Pias Bayo suti. Jadi banyak dah hak temu kota-kota hak serung dengan Langkah Sukat zaman dulu. Dan learning pun banyak lagi. Orang-orang dok tu masuk saya tu masuk ke grup saya kata temu kota. Bawa kita pergi cari tu tengok ada dengan rupa parit dengan tanah sebab kita pergi dengan ilmiah dengan ngaji moden bukan pergi dengan japitera mipi pada dah. Temu dah tu banyaklah kota ni zaman mana zaman Tani Krisik ke kota kecil ke kota belum Islam. Tapi kalau kota belum Islam tu boleh royak lah ni temu dah wadi kopak teh dah rumah kita bukan di Nyalimu. Tepatlah. Supaya kata tadi di kota di Pajeran temu sute di Bukit Sami Tanjung Mas. Di Jalo, di Nayu Bakok, temu banyak teh di Betong dia ada. Banyak dah kita pergi dah dah. Ya ada tim yogi tu ni dah. Ada tim yogi. Tak apa, dia nak tahu hak kota ni teroyak semula. Tu. Jadi masa dah sikit lagi dah. Syahadan riwayat hikayat Raja Srivijaya. Malam ni nak masuk hani pula. Dia masuk perakah baru. Syahadan riwayat hikayat Raja Srivijaya. Srivijaya Siwicai, kita panggil Siwicai tu dah. Srivijaya merentah negeri Langkah Sukat. Ni bila pula? Ni Raja Srivijaya mari merentah Langkah Sukat. Sebab Srivijaya ni dia mari di Sumatera. Di Palembang tu. Pula lain bukit tanah semenanjung tempat kita duduk tempat dia di Palembang jauh bahawa Raja Mahabangsa negerinya lemah
Zaman raja Mahabangsa dok mengetah Langkah Sukak ni, negeri Langkah Sukak ni lemah. Lemah daripada Raja Sriwijaya. Jadi lemah pada Raja Sriwijaya dah. Raja Sriwijaya itu berasalnya daripada Palembang. Kena Raja Sriwijaya ni asal dia ni daripada Palembang. Palembang ni Pulau Sumatera, Indonesia. Kena lakoh laut lek Johor tu. Gi turun ke bawah ke baru sampai Palembang, Pulau Sumatera dah. Jadi Raja Mahabangsa Taning tu lemah. Lemak sikit kalau banding dengan Raja Sriwijaya pada masa tu lah, masa tu dah. Orang Palembang pandai dan bijak berperang di dalam laut. Dia kata orang Sriwijaya ni, orang Palembang ni, dia pandai pergi dalam laut. Dan tak kalah. Rata-rata negeri sampai rata-rata dan mengalah rata-rata negeri sampai rata-rata di mana dia hendak pergi. Lepas tu dia pergi mana benar belakang Sriwijaya. Ya tak lah Sriwijaya ni dah. Dan sebab hendang bijaksana itu, maka takutlah orang-orang Melayu di dalam negeri Langkah Sukak. Jadi orang-orang Melayu di Langkah Sukak mak kita ni takut ke orang Sriwijaya. Sebab orang Sriwijaya ni dia pandai pergi ke laut, lepas tu dia benar bunyi khabar tu dia pergi mana benar dah. Nama raja ya Sang Jaya Bangsa. Nama Raja Sriwijaya. Sang Jaya Bangsa. Sang Jaya Bangsa. Ada siapa lagi dah. Sang Jaya Bangsa. Nama Raja Sriwijaya kau tu. Raja Langkah Sukak nama apa? Mahabangsa. Dekat-dekat tu Sanskrit je Mahabangsa. Raja Sriwijaya Sang Jaya Bangsa. Di dalam tahun 750 lepas Isa Maryam Zuhair. Cerita ni hok kata Raja Sang Jaya Bangsa masuk Serai Langkah Sukak zaman Raja Mahabangsa tu zaman bila ni? Tahun 750. 750 abad yang ke-7, abad ke-8. Abad ke-7, abad ke-8 lah tu. Ataupun kita panggil kata 1300 tahun dulu. 1300 tahun dulu duk kecek ni. Tak usah kecek hak Islam, tak hari lagi Islam ni dah. Jadi apanya? Raja ini masuk musuh dengan negeri-negeri di dalam negeri Langkah Sukak. Jadi dia serai sute negeri dalam Langkah Sukak ni. Dan kalahlah negeri Langkah Sukak. Siapa kan negeri Langkah Sukak pun halah pergi dengan Sriwijaya. Dia serai sute. Waktu itu negeri Patani baru jadi nama Patani. Kau tu negeri Patani baru jadi negeri Tani. Kau ni iaitu Raja Mahabangsa tu baru nak pindah daripada Nyalimo hidup di Kisik. Kau suning ni. Abad yang ke-7 ke-8. Sebab abad 9 Islam lagi. Islam tak apa lagi ni. Jadi kau tu nak mula-mula nak jadi cerita raja apa ni? Di buru hijau rai di Patani tu dah. Kau tu baru nak jadi. Hikayat katanya raja ini telah menang perang. Dia cari tempat bumi subur hendak buat kota akan dia. Dia kata boyo benar pergi raja tadi Sriwijaya tu dia cari tempat untuk nak buat nak buat ibu kota, nak buat kota. Nak hidup 405 tu tak boleh lah tempat raja Melayu Mahabangsa duk dia lah pergi dah pun dia kena cari tempat lain nak buat. Maka adalah orang hidup makanan dua jalan. Dia kata sebab orang ni kena hidup dengan makanan dua jalan. Dia tulis macam tu dah. Belik kot sikit bahasa ni dulu. Satu menangkap ikan di laut.
Dan satu jalan tanam. Orang tani kita ni kena hidup dua jalan. Satu kena ikat ikan di laut, dua kena cocok tani. Habis kita gamar dah. Adat makan di laut ni, orang tani kita ni tak bisa putus. Zaman dulu pun belayar perahu tani nak sampai ke Melesta, di Lubang nak sampai ke Jabak kalau kahwin. Siapa lo ni pun kita boleh makan ikan dalam masa sehari sebab kita ikan lagi siapa. Ni adat makan di laut ni orang tani tak putus. Kalau tengok tempat lain payah makan di laut. Indonesia kau bukit rasa niat atau boleh makan di laut payah. Tapi orang tani kita boleh makan di laut. Sebab kalau tengok sini kok makan benda laut dengan cocok tani ni orang tani. Dua jalan nak hidup je. Habis kita cidik dah. Orang tani cidik sebab makan ahan telur makan siput. Dah. Dia mata duk kahwin boleh makan kita ikan siapa? Duk betung pas siapa dah sehari. Dah kata ikan lama-lama dah ya tak ketan ni ada budaya dia tu. Budaya makan benda laut. Dah. Maka digelarkan orang tok tani. Tempat yang nak jumpa tu dah. Cari tempat tu, kita temu tempat tu ada gapo ni? Digelar orang situ kata ada tok tani. Adalah tok tani ini jadi ketua di kampung itu. Maka orang-orang pun panggil tok tani. Jadi Gajah Sriwijaya tadi sang jaya bangsa tu cari-cari tempat tu, kita temu satu tempat, temu satu kampung. Kampung tu orang kampung kampung tok tani. Dah. Ya tak? Kampung tok tani. Kampung tok tani. Orang-orang pun panggil tok tani. Syahdan maka adalah raja pun dipersembah orang bahwasanya pada tempat tok tani itu sangat-sangat subur tanahnya. Jadi askar-askar dia, orang-orang dia tu goyak raja lah, sembah kepada raja bahawa tempat tu tempat subur. Dan musim pun layak dengan kota raja. Musim pun layak. Musim ni mana tak udara, cuaca. Dah, layak untuk nak buat kota. Lalulah raja pergi bina kota di kampung tok tani itu. Raja pun pergi buat kota di kampung tok tani itu. Tetapi orang-orang kampung panggil akan dia Pok Tani. Tapi orang kampung situ tu panggil orang tua tadi tu panggil Pok Tani. Pok Tani baginya. Lalulah nama negeri itu Patani seperti sekarang ini. Tu tarikh Patani royak sening ni. Kata nama Patani kita mari pada nama orang-orang nama Pok Tani ada kampung tepi laut tu. Dan katanya pula raja berlayar dengan perahu di Kedah hilir air sungai ke Patani. Dan sungai itu pun dipanggil juga Sungai Tani hingga ini sekarang. Ni yo rojok klik kepada raja hok ulaka suka Kedah dulu dah. Nak mari siapa di Nyalimo dulu pun yo mari turun sungai juga. Pas sungai tu hok mari di Kedah lakoh ke Betung, Nesta, Kopine, Jala, Nyalimo ni siapa Nyalimo di Yarang tu dah di Kota Mahligai tu, sungai tu pun yo panggil Sungai Tani. Sungai Tani. Sungai Tani dah. Siapa sekarang pun kita panggil Sungai Tani dah. Sebab orang-orang Jawa pandai berlayar perahu, maka tiada sukalah raja naik gajah. Ya tu orang-orang Jawa ni pandai berlayar perahu, maka tak sukalah raja nak naik gajah. Dah. Apa ni? Sebab orang-orang Jawa pandai berlayar perahu, maka tiada sukalah raja naik gajah kepada Patani itu. Inilah kisah asal nama Patani. Tu dia dah. Jadi cerita yo dah. Ambil jok di apa ni orang tani boleh masuk buzar lagu mana sebab India awak pergi. India awak pergi mai sehe mai jampi orang tani masuk hege. Dah, bakak semua tokong belaka. Yo jual tokong tempat kita. Dah, gajah pun masuk tokong. Lepas tu bos 1200 tahun dulu dah
tahun 750 Raja Sang Jaya Bangsa yo kuasa besar. Ya yo peluah kawasan dia dah. Yo serai kota halah-halah langkah suka tu. Allah siapa ngah langkah suka di Nyalima pun Allah. Pakah tu Allah lah sebab yo baru nak pindah kota daripada Nyalima hidup di Kiseh. Ya Allah pergi ke Sriwijaya. Sriwijaya tu buzar dah. Sriwijaya tu buzar dah. Betul lah dengan India mari buzar. Lepas tu Raja Sriwijaya pun duk cari tempat baru dah untuk nak buat kota. Bagi temung satu tempat tepi laut molek. Kampung tu ada orang ketua kampung nama Tok Tani. Tapi orang kampung panggil Pok Tani dia. Lalu tu dia pun buat kota situ tu sebab tempat subur, layak, tempat molek, musim udara pun molek. Lalu tu buat kota situ, maka nama kota tu pun Patani. Pas sungai hok mengalir nak ke Betong sampai ke Kedah pun panggil sungai Tani. Itulah malam ni jadi kita dapat kenal nama Patani dengan sebabnya Raja Sriwijaya mari Serai Tani. Lepas tu cari nama tempat. Kita biasa dengar dah kata nama Tani tu daripada kalimah pantai ini. Tiada. Pantai ini tu adalah hak dalam riwayat hikayat. Hikayat Patani. Hikayat Patani kita tak baca lagi. Lalu ni kita nak baca tarikh dulu. Habis tarikh kita baca hikayat. Lepas tu kita mari buat kesimpulan semula. So lagi. Sebab ia ada dua lah. Kampung Pok Tani so. Lepas tu Raja mari buru natai temu jerak di pantai ini pun so. Tapi dua-dua tu pantai ini Pok Tani supaya dua tu jadi Patani. Jadi malam ni kita nak laju lagi untuk nak masuk Raja Sriwijaya lah. Lepas ni Raja Sriwijaya mengetah lagu mana Tani. Lepas tu dia nikah kahwin dengan Raja Langkah Suka lagu mana. Lepas tu dia timur Lega, timur Cayat, timur Perai dengan Kembang. Lepas tu pergi buat perjanjian di satu tempat. Tempat tu nama Segeting Kera. Lepas tu nanti nak merujuk ke Tanah Melayu lah. Dan insyaAllah nanti minggu depan. Dan minggu depan kita nak kecek Tanah Melayu hak sebut dalam tarikh Patani. Kata Tanah Melayu, tanah kita ni mula di mana? Asal usul dia boleh jadi mula di Segeting Kera ni sebab apa? Dah nanti kita mulai minggu depan. Jadi minggu ni kesimpulan situ saja dah untuk kitab tarikh Patani kita. Jadi kita boleh tahulah bahawa kampung Rusmila tu ada lama dah. Lepas tu pelabuhan besar negeri Langkah Suka duduk di Taning. Ada kota kecil-kecil banyak duduk bawah dia. Lepas tu orang Cina, orang Jawa mari nego dah pak kita. Kita jadi buzar sebab orang India buat pergi. Mengikut orang India. Orang Cina pun turut orang India. Raja pun turut orang India. Jadi buzar. Lepas tu cara mengetah Tani zaman dulu mengetah Pok supuk ngak anak. Raja ni panggil rakyat dia anak. Dia buat rakyat dia sepok anak seperti Raja Mahuka ataupun Asuka di India. Dia turut konsep India. Lepas tu halah perang dengan Sriwijaya pada 750 tahun 750 ataupun abad yang ke-8. Jadi kita pun kena duduk bawah takluk Sriwijaya. Lepas tu lagu mananya nak jadi Langkah Suka ketika duduk dengan Sriwijaya tu. Sebab Sriwijaya duduk ngetah Langkah Suka 200 tahun saja. Lepas tu dia pecah. Langkah Suka ngetah klik semula. Lepas tu baru Islam nak mari pula abad yang ke-9 tu. Jadi minggu depan lah. Dan untuk nak masuk pergi ke Sriwijaya, Kembang, Tanah Melayu mula di mana pada masa tu. Malam ni ada lagi 5 minit untuk 10 minit untuk soalan. Biar gapo ada nak tanya, boleh tanya. Hak duk bawah ni nak tanya ataupun hak mana duk menonton dalam page Facebook Salah Silah pun boleh tanya sebab ada orang duk tanya, duk tanda dah. Dah. Ada soalan gapo nak tanya? Tak sudah lagi nama kitab dah. Kitab dah ngoyak kaligus dah. Nama kitabnya Tarikh Patani. Tarikh Patani yang mana ditulis oleh Syekh Syafiyuddin. Syekh Syafiyuddin. Lepas tu hak duk nampak dengan akar pasal ni adalah tulisan tangan laimu hak Syekh Daud Al-Fatani. Dah Syekh Daud Al-Fatani kitab Syafiyuddin ditulis mula.
Tong cabak hak asal dia asli dia hak Syekh Syafiuddin. Tulis dah. Ni hak Syekh Daud. Syekh Daud Fatani. Isi hak Syekh Syafiuddin. Nama kitab Tarikh Patani. Hak asli tak saya tanya? Hak asli, hak yang dulu dah. Sebab Syekh Daud royak dah kata tak hudud mana dah hak asli. Hak asli tak ada dah. Zaman Syekh Daud tu yo dia tulis, lepas tu bayuk belakang tu hilang kat hudud mana dah. Ada keping-keping tu ada, dah hak sutir tak ada. Ada soalannya, sebab apakah raja hijrah ke Kersik melalui apa? Sebab apakah raja hijrah ke Kersik melalui apa ni? Minggu lepas. Dah. Sebab nak ayat kaligus, sebab ia duduk dalam tajuk hak malam hak minggu lepas. Jangan lupa hari Senin, malam Selasa, minggu lepas dia baru masuk cerita ni, kata raja pindah daripada Nyalima ni pergi Kersik, pergi ngapa, pergi lagu mana. Ya ada cerita dalam ni, bukan sekadar tu pergi saja. Ya ada juga pergi dengan pia pemimpin dia bawa pergi ada. Kita boleh dengar orang yang nama Kasar. Dah. Fak bakar Kasar ni, fak bakar Kasar kena dengar minggu depan sebab sakut dengan bakar dia, bakar Kasar. Dah. Dah, ni tak boleh jawab ke, jawab minggu depan lalulah. Dia pergi ngapa tu. Ada soalan apa lagi? Mi หนังสือฉบับภาษาไทยไม่มีdah ไม่มี tak ada bahasa Melayu ya, sebab dia tulis dengan Jawi pun Jawi yang dulu. Dah tak ada bahasa Sia, tak ada pergi terjemah lagi. Dah aku mana okey apa okey Rom. Dalam langkah suka ada sebut doa orang Rom. Kita baca siapa tahu ni dah tak ada temu lagi Rom. Tapi dalam satu kitab lagi ada sebut, iaitu Hikayat Merung Mahawangsa. Merung Mahawangsa ada sebut Rom. Dah. Mana? Adakah Syekh Syafiuddin pengarang kitab darahnya bercampuran orang Arab? Okey, tak apa dah. Ni kena kecek Syekh Syafiuddin. Syekh Syafiuddin siapa dia? Dah. Syekh Syafiuddin tu memang orang luar, dia bukan orang asli Tani. Syekh Syafiuddin tu, dia bukan orang asli Tani. Syekh Syafiuddin tu adalah campuran di antara Arab dengan Campa. Arab dengan Campa. Tu bakal fok Syekh Syafiuddin. Tu kita orang kecek minggu depan juga. Dah, panjang. Jadi kita nak jawab hasa lagi tu dah. Hasa lagi tu kata Rom. Rom ni kita nak kecek pergi kepada belum pada Raja Mahabangsa lagi dah. Mari kita diri sini akhir dengan sini. Kita dah tahu dah kata ni kerajaan Langkah Sukat. Dia mula pada abad 3. Dah. Raja Mahabangsa, Raja Mahabangsa ni 750. Mudah kata abad 8. Dah, abad 8. Jadi tok nenek Raja Langkah Sukat ni, dia berasal awal asal dia daripada orang yang bernama Merung Mahawangsa. Hak ni lah, hak kata ada kalimah Kino Narul. Kata Merung Mahawangsa mai di mana? Dah, Merung Mahawangsa mai di mana? Kalau kita tengok dalam hikayat Merung Mahawangsa lagi, Merung Mahawangsa lagi tu dia kait Merung Mahawangsa pergi ke sapa kepada Iskandar Zulkarnain. Hak tu dalam kitab hikayat Merung Mahawangsa cerita dongeng. Wallahu a'lam. Saya pun nak guna pesan Wah Syekh Daud jugalah. Sungguh ke bahang wallahu a'lam. Tapi kita baca mengikut orang zaman dulu tulis. Sebab ia dongeng saja. Jadi Merung Mahawangsa tu dia kait pergi sapa ke Iskandar Zulkarnain. Siapa Iskandar Zulkarnain? Iskandar Zulkarnain ada sebut dalam suratul Kahfi. Orang yang serai
siapa ke Maghribi, siapa ke Syamsi. Deh, kata ada dua tanduk. Kuasa dia tu. Orang putih banding dengan Alexander Maharaj. Dia kedok, orang tulah kedok, wallahu alam. Tapi Iskandar Zulkarnain ni belah timur ni dia gisuk siapa di Hindi saja, di India. Dia pergi benih satu bandar, boleh anak tina tu jadi isteri dia. Benih satu bandar, ambil orang tina anak puteri raja situ jadi isteri dia. Tapi dia pergi akhir di Hindi, di India tu saja, di dekat dengan lum Menam Sindhu. Deh, di apa ni lembah sungai Sind. Dalam Pakistan, dulu Pakistan dia ni hak tu ya sekali. Situ je tak lagi dah, ya halah dah. Deh. Patut ketika dia pergi kahwin dengan seorang anak raja di India tu lah. Pas itu pula tu orang main sore, lepas tu baru jadi merung Hangwasar. Lepas pada tu merung Hangwasar tu duduk di India lah. Tapi dia Melayu. Dah, akhirnya tu dia hingga dia menyelamatkan apa ni perahu raja Cina, raja Rom untuk buat hubungan nak nikah kahwin. Lepas tu baru benar belakang dah, baru dia boleh jadi raja. Lepas tu tabarkan diri jadi raja pertama di tanah Melayu. Lepas tu tak nama kerajaan Langkah Sukak tu mula-mula tu. Tak, Merung Mahawangsa ada sebut ke mula-mula tu. Lengu Marai sebut nama Merung Mahawangsa. Dah, kata asalnya nenek moyang raja Melayu Langkah Sukak nama Merung Mahawangsa. Tapi tak oyak lah ni, tak ada oyak atau Merung Mahawangsa mari di mana. Tapi kena baca lagi kitab sagi nama hikayat bahasa India. Dia kata Merung Mahawangsa ni mari dek ni. Lepas tu dia lah jadi titih balik asal nunggu raja Taning kita. Habis raja Taning kita ni suk sampai raja kuning dah. Jamek Seledah pun dia panggil raja 9 orang tu. Ismail, Mansur, Zafar, Patik Siam, Bahdur, hijau, biru, ungu, kuning duduk dalam keluarga raja ataupun rak cerung ataupun dinasti Seri Wangsa. Sebab ia ambil nunggu ia rojok klik kepada Raja Merung Mahawangsa. Bako ia dulu, habis itulah raja ni suruh Syafiuddin ni tulis sejarah ni sebab ia ingat betul nenek ia dulu dah. Kata puak ia ni puak Seri Wangsa. Bako Raja Taning ni bukan biasa lah. Masuk di Raja Kuning lah. Bukan yuk laki-laki ni lain pula. Dia kita ngaji mula tak apa dia tu. Tu raja. Lepas tu Merung ni dia kait dengan Geda. Kena kecek kau tu dengan Geda, reno Geda. Dah sebab ia ada lah cerita dia tu. Dia menyelamatkan rakyat dengan tentera lawan dengan Geda, siapa dengan Geda kalah. Jadi Geda jadi tentera apa ni jadi ya Allah, dia boleh mengalahkan Geda. Sapangan Geda jadi jinak, pas Geda pun jadi menate simbol untuk kerajaan Taning zaman Langkah Sukak. Guna Geda. Orang Taning guna Geda belaka. Tak? Pada mata kena Geda duk le surat hok kerajaan Siye. Dah, Siye baru guna ya Geda. Krut tu zaman dulu tak pakai Geda Siye. Dia pakai gajah. Belum ada gajah dia pakai naga. Payana. Naga. Sebab setiap bangsa, setiap kerajaan ni dia ada binatang untuk jadi simbol negeri dia. Cina ada mangkong, dragon. Kembang dia ada meh-meh bewak tu, kile ni panggil. Orang Pama, Hong Sawadi Mon ada Hong dah, sepa itik serati tu. Sia naga kali ngalau. Orang Melayu kita ni Geda. Pas Geda ni kita tengok royak satu hal. Geda ni wahai ngomong apa? Geda. Ngomong dengan naga sokbo. Dah. Lego ye ke? Payakru payanak. Tu cerita kita kayak mula dah Geda tu ada gak. Dalam ni dia tak sebut lagi Geda tu. Jadi zaman dulu kata ni zaman Langkah Sukak ni buat rumah keduduk ke dia supaya Geda, lambang pada Geda. Belarok ke apa berarok Geda. Bo masuk Islam tu ya. Dia baru tukar Geda tu jadi burung kakak. Itu burung kakak. Jadi burung kakak orang belarok burung. Saya tengok tak? Yang mecek rumah 7 negeri dulu belarok burung. Bo yuk patiru Islam. Dah. Yuk patiwak reformasi Islam tu pada masa tu mahita zaman Syekh Ahmad. Lepas pada tu pula mari yuk laki tu jadi orang kita tu tak sedap tengok mana duk main belarok burung nampak sepa berala. Dululah ulama kata. Ya tukarlah. Jadi
bunga bangsa, bunga rampai. Hok tadika duk belagak hok mo tu. Mari di mana? Mari situ berlambang kepada sayap geda. Cikgu-cikgu nak tahu tu. Kata dia buat apa bunga bangsa ke apa tu sebab dia simbol orang Melayu, dia burung, dia bebas. Orang Tino bebas dah dulu nak tidur dengan pia boleh. Kita royak. Tapi kita tengok wak tanakan dia. Dia kokok ubah daripada godop besar macam mana tu kita tengok orang Bali, orang Jawa duk berlarak lagi burung besar tu. Mau kita tak boleh tak molek pada Senami Mekah tukar ada burung berlarak burung. Kelantan duk berlarak dah lah ni baru ni kita berlarak di pujuk. Jadi pasal dulu tu ulama otak tak sedap tengok lagi tukar pula jadi bunga rampai kena bersinar. Kena berkelik dah. Bunga rampai bunga bangsa tu itu berlambang kepada sayap burung. Habis pok kita wahai pera burung. Perangai orang taning suka burung, suka bebas. Suka merantau, tak suka menokoto, tak suka duduk bawah orang. Burung tu. Lain nak ular. Ular anak naga. Ada beluk lagi, ada bisa. Kita burung. Lalu tu kita kena duduk bawah burung dah. Bebaslah burung. Gitulah. Tak ada dah soalan apa. Ada lagi soal. Mari. Banyak dah masa kita sikit je. Kita taruh tanya yang merupai. Apa bahasa yang telah diguna pada kerajaan Sriwijaya? Melayu. Tu. Orang Melayu je kecek Melayu lah. Kecek Melayu. Melayu ni pun tulis bahasa Melayu je kecek berjamil Sriwijaya dulu. Jamil Langkah Sukat dulu. Kita orang Melayu kecek Melayu. Sebab apa kita tengok kata dia tulis dah dalam ni. Dia rojok kata orang sakit. Tak panggil orang, panggil sakit. Lepas tu dia ambil barang orang tak minta. Sebab dia tak pandai berbahasa Melayu dan lain-lain. Mana tahu fak kita ni kecek Melayu lah. Pakai kecek Melayu tapi kita tak ada bahasa tulis, tak ada. Faham? Dia pandai kecek ya. Tulis dia tak ada rabuk sistem tulis. Kertas apa tak ada ambil dulu. Tu dah. Apa lagi? Di masa itu Siam ada kedai lagi. Di masa itu Siam ada kedai lagi. Nanti saya nak baca dalam buku kitab ni dia tak sebut Siam tak ada lagi. Yuk laki-laki baru Siam turun mari dia kata. Dulu kat tah tu dia ada kembing ya, kembing dengan mon dia kata. Orang Mun dengan orang kembing. Lagi tak sebut orang Siam belum hijrah daripada Yunan selatan Cina lagi. Tak turun lagi. Dan dia mari pun turun kok Nancau, mari kok partner dulu, duduk Sukhothai tu. Dan kau kita dak kecek 1300 tahun lagi orang Siam belum ada. Pas tempat kita memang tak ada langsung. Ya tanah Melayu sini. Tu. Syekh Said Al-Basisa dengan Syekh Safiuddin adakah Syekhullah? Lain-lain tu. Syekh Safiuddin dengan Syekh Said orang lain-lain. Pas dia dulu dua ni, Syekh Safiuddin dengan Syekh Said. Syekh Said dulu. Lepas Syekh Said 100 tahun baru Syekh Safiuddin. Tapi kita Syekh Said ni ada dalam kitab ni start lagi dah. Bukan start lagi dah. Mulai lagi, tak siapa lagi Syekh Said ni. Dah. Sebab Syekh Said dia mengislamkan raja. Raja Taning. Beraja Taning siapa Raja Muzaffar Raja masuk baru ada pula ulama seorang lagi nama Syekh Safiuddin. Syekh Safiuddin dia tulis kitab kah tu dah lah. Kau dia tulis kitab ni kah Taning jadi krisik dah, kau Islam dah. Tapi dia dak tulis dia terjemah kitab hak zaman belum Islam hak nenek dia taruh le kota kan dulu. Habis kita dak baca ni baca hak zaman dulu nung lah. Tak ada masuk hak zaman Taning lagi. Hak zaman Taning ni lain-lain sikit kitab ya. Ha Islam dah. Tak ada dah. Tak ada apa dah gitulah untuk malam ni insya-Allah kita sambung lagi muka 10 dah kitab hikayat. Insya-Allah minggu depan boleh jadi orang hak order buku ni kitab ni boleh baca sekali dengan kita. Harga dia 950 kop. Orang ni kemahan dia kata kitab payah cari kitab ni dulu. Lepas tu Malaysia Learning ni dia duit tak sepa biasa. Nak beli harga murah kena pergi Malaysia. Baru tukar duit jadi duit sia kok mahal selalu dah. Kalau duit sia tukar duit Malay murah. Dah harga ni 150. Banyak tu lah. Dah saya pun tak ada nego dah. Demo nak tolong sangwi mari. Untuk mengaji sekali dah.
InsyaAllah untuk malam ni kita boleh kenal dah sikit banyak tentang peristiwa kejadian kisah-kisah dulu di langkah sukat kita 1300 tahun. InsyaAllah malam depan, malam minggu depan, hari Senin, malam Selasa, kita baru nak masuk cara mengetah hubungi ataupun benda-benda hak berlaku zaman Sriwijaya duk mengetah langkah sukat 200 tahun. Mula pergi zaman ni dah lah. Zaman ni pun tak ada lagi siye pun. Lega dah. Duk main dengan lega. Lega tu Melayu dah dulu tu. InsyaAllah jumpa minggu depan. Ada soalan gapo kirim taruh hal tu dah. Pihak sang surat dah tu royak inbox masuk dalam tu lah. Dia ada orang duk tanda. Nanti surat mari dia nak sapa lagi sore-sore. Sekat malam ni insya-Allah semoga benda kita baca pada malam ni tu bermanfaat untuk kita dan untuk kita tahu seperti mana Syekh Dak royak atau pentingnya bagi kita anak taning ni kena tahu sejarah diri. Tu Syekh Dak kata ni dalam mukadimah hukum ni. Sekarang ni saja malam ni. InsyaAllah jumpa minggu depan hari Senin malam Selasa pukul 8.30 sampai pukul 9.30 malam ni. Selamat malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.